Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Ancaman bom di sebuah pusat beli belah dan hotel di Johor Bahru semalam adalah panggilan palsu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat mengesahkan panggilan tersebut diterima pihak pengurusan pusat beli belah berkenaan dari seorang lelaki warga asing yang mendakwa meletakkan bom sekitar kawasan tersebut. Bertindak atas maklumat itu, 92 pegawai kanan polis dan anggota termasuk 2 unit anjing pengesan K9 telah diatur gerak ke lokasi bagi menjalankan siasatan lanjut. Sehingga pukul 11.30 malam tadi, keseluruhan bangunan pusat beli belah telah diperiksa oleh unit pemusnah bom dan tidak mengesan sebarang objek mencurigakan. Kawasan itu disahkan selamat dan dibenarkan beroperasi seperti sedia kala. Kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Sementara itu, pengendali akaun portal dan media sosial diminta lebih bertanggungjawab dalam menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum menyebarkannya. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching, ia bagi mengelak berita palsu tersebar sehingga mencetuskan kerisauan umum. Beliau menyela laporan dari akaun media sosial yang menyebarkan berita palsu kononnya sah terdapat bom dijumpai di pusat beli belah di Johor Bahru semalam. Kerana saya nampak bahawa semalam di social media ada portal ataupun ada social media account ataupun page yang menyatakan bahawa sebenarnya mereka cakap confirm ada bom didapati di Mid Valley, tetapi sebenarnya selepas usaha PDRN semalam confirm tak ada. Jadi saya rasa ini juga merupakan satu berita palsu yang tidak patut kerana dia akan mewujudkan lebih banyak kerisauan, kebimbangan. Pihaknya memandang serius perbuatan menyebar berita palsu tersebut dan akan bekerjasama dengan PDRM untuk menjalankan siasatan. 50% kawasan luar bandar disasar terima liputan telekomunikasi 5G pertengahan tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kerajaan juga akan memastikan tidak kurang daripada 85% kawasan luar bandar mendapat liputan 5G pada penghujung 2024. Yang 15% lagi mungkin kawasan pergunungan dan sebagainya, ini agak sukar. Ini hakikatnya begitu ya. Tetapi kita tahu di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau amat progresif. Kita lakukan koordinasi ini kerana kita merasakan bahawa rakyat di luar bandar juga berhak. Betul. Kita tidak mahu bila mahu mendapat pencapaian internet, mereka panjat pokok untuk dapat coverage. Kan kita tengok di media baru-baru ni, dan itu kita harus elakkan walaupun sukar, tetapi insya-Allah kita boleh. Beliau turut memaklumkan kawasan-kawasan orang asli untuk pemasangan peranti satelit Starlink telah dikenal pasti. Usai itu pasti hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital dan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Kerajaan turut sasar 400 anak orang asli melanjut pengajian di universiti awam dan swasta tahun depan. Ini berdasarkan kejayaan anak komuniti tersebut yang memasuki universiti melebihi sasaran ditetapkan tahun lalu. Pendidikan TVET juga disasar diperluas bagi meningkatkan mobiliti sosial komuniti tersebut. Tidak ada halangan, kita menggalakkan. Dalam hal ini kita akan menghala arahkan mereka ke kursus-kursus yang mempunyai potensi kerjaya yang lebih sesuai dengan kehendak pasaran. Itu mengarah JAKWA sendiri menyantuni pelajar-pelajar ini, dan kursus-kursus motivasi diadakan mengikut subjek-subjek tertentu.
Pemilik kedai yang mengubah swipe premis kepada bilik sewa diarahkan untuk mengubahnya kepada bentuk asal. Menteri KPKT Ngah Koh Ming berkata, tindakan tegas menanti pemilik premis terbabit sekiranya tidak berbuat demikian. Tindakan mengubah swipe premis tidak mengikut spesifikasi dibenarkan pihak berkuasa tempatan bakal mengundang risiko kebakaran dan kesihatan mental. Sekiranya masih ada lagi pihak yang gagah mematuhi undang-undang, maka mereka tidak boleh salahkan kepada kerajaan kerana menegakkan undang-undang. Sekiranya nak buat pengubahsuaian, sila pohon kepada pihak berkuasa tempatan dan bukan membuat partition yang berlebihan ataupun keterlaluan sehingga membahayakan nyawa penyewa. Sebelum ini, media melaporkan terdapat sebuah pemilik kedai di Lembah Kelang mengubah suai premisnya kepada 38 bilik sewa dengan bayaran bulanan RM300. Kira-kira 15% daripada keseluruhan projek perumahan di negara ini diklasifikasikan sebagai projek sakit atau terbengkalai. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, peruntukan RM1 bilion menerusi belanjawan akan diperincikan bertujuan menyelamatkan projek-projek berkenaan. Sementara komitmen kementerian juga adalah untuk kita mencari kaedah bagi mengurangkan berlakunya projek-projek sakit di masa akan datang ataupun terbengkalai. Jadi sasaran statistik itu bagi saya nak kurangkan peratusan tadi, cuma I need to see the overall picture dan bagaimana kaedah jaminan tersebut boleh diguna pakai, sebab kalau nak pulihkan projek sakit dan terbengkalai memang memerlukan tumpuan, fokus, masa dan juga komitmen daripada semua pihak yang terlibat. Sebanyak 481 projek sakit dan 112 projek terbengkalai di seluruh negara dikenal pasti setakat ini. Perusahaan kecil dan sederhana PKS diharap dapat memanfaatkan peruntukan pendigitalan PKS sebanyak RM100 juta daripada Belanjawan 2024 bagi meningkatkan sistem perniagaan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tony Ching berkata, peruntukan tersebut juga memberi peluang kepada PKS untuk menambah produktiviti operasi. Jadi saya harap bahawa semua rakyat Malaysia, tak kiralah mereka adalah e-vendor yang berniaga di rumah sendiri sahaja ataupun mereka SME ataupun syarikat-syarikat tersenarai di bursa yang sebagainya, semua bolehlah menggunai dan Grab terpeluanglah. Beliau menyatakan demikian pada program Info on Wheels di Kulai. Baik saudara, seperti biasa kita dapatkan laporan cuaca semasa seluruh negara dari Met Malaysia. Petang ini bersama Wan Muhammad Hafiz Husin. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita terus melihat paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Pada ketika ini di utara semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang agak lembap, begitu juga di pantai timur. Terdapat kelompok awan aktif yang agak ketara di bahagian utara semenanjung Malaysia, juga di bahagian tengah di negeri Sabah. Dan untuk melihat keadaan ini dengan lebih terperinci, kita beralih ke paparan gemar radar bagi melihat keadaan ini. Dan seperti diramalkan, pada ketika ini hujan berserta petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di bahagian utara dan juga pantai timur semenanjung Malaysia. Pada ketika ini hujan berserta petir kini sedang berlaku di bahagian pedalaman di negeri Kedah, di sebahagian besar di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, begitu juga di negeri Pahang. Di negeri Selangor buat masa kini mengalami keadaan cuaca lembap hanya di bahagian di daerah Hulu Selangor, begitu juga di daerah Jempol di negeri Sembilan serta di daerah Segamat di negeri Johor. Baik, keadaan lembap yang berlaku ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam, terutamanya di bahagian utara dan juga pantai timur, iaitu di negeri Perak,
Kelantan dan juga Terengganu kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam. Di negeri-negeri lain seperti di kebanyakan daerah di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah, tiada hujan yang berlaku. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak juga seperti diramalkan keadaan lembap kini berlaku di bahagian Sandakan terutamanya, dan kita menjangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke tengah malam. Di bahagian lain seperti di Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman buat masa kini dalam keadaan mendung. Di negeri Sarawak, keadaan lembap kini hanya berlaku di sekitar pesisir pantai yang melibatkan di daerah di bahagian Serian, di bahagian Mukah, Bintulu dan juga di bahagian Miri, yang ke mana keadaan lembap ini kita jangkakan ianya akan berangsur dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam lagi. Baik, pada sebelah malam nanti seperti apa yang saya katakan, keadaan lembap akan berlaku di bahagian utara dan juga pantai timur, dan seterusnya boleh menyebabkan keadaan cuaca yang lembap berterusan bagi negeri utara, yang mana kita menjangkakan pada awal pagi nanti keadaan lembap akan berlaku di sekitar utara Selat Melaka, yang mana ianya boleh menyebabkan keadaan lembap sehingga ke negeri Selangor. Jadi pada awal pagi nanti, awal pagi esok, keadaan lembap akan terus berlaku di sepanjang negeri, daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Selangor pada awal pagi besok. Begitu juga di negeri Sabah juga akan mengalami keadaan cuaca lembap di sekitar pesisir pantai di bahagian pantai barat di negeri Sabah pada esok pagi, dan juga berlaku keadaan cuaca lembap di bahagian barat di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Kuching dan juga Serian dan Samarahan pada esok pagi. Baik, suka saya berkongsi dengan anda semua, walaupun keadaan cuaca lembap berlaku pada hari ini, kebanyakan tempat mengalami keadaan cuaca lembap, tetapi masih lagi ada satu daerah yang mencatatkan bacaan suhu yang agak tinggi pada hari ini, sekitar 35 darjah Celsius, iaitu di daerah Rompin di negeri Pahang, yang mana pada hari ini dalam satu tahap berjaga-jaga pada suhu 35 hingga ke 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi pada orang ramai diharapkan serta peka dan juga cakna dengan perkara yang berlaku pada ketika ini. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca sepanjang hari esok. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Kembali dalam berita wilayah, fokus negeri di bawah Bayu. Kerajaan negeri tingkatkan biasiswa pengajian kepada RM100 juta setiap tahun. Laporannya bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu, Sabah. Silakan Konstantin. Ya Zahira, kerajaan negeri meningkatkan pemberian biasiswa pengajian daripada RM50 juta kepada RM100 juta setiap tahun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur berkata, ia bagi memastikan anak-anak Sabah dapat meneruskan pengajian di mana-mana institut pengajian tinggi.
Datuk Haji Ji berkata aspek pendidikan dan modal insan menjadi agenda utama yang ditekankan kerajaan negeri dalam memacu pembangunan Sabah. Beliau berucap merasmikan penutupan kem matematik perdana di Dewan SMK Taman Ria Tuaran. Teksnya disampaikan Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri, Datuk Abdul Kasim Razali. Dalam pada itu, Dato' Haji Ji berkata, kerajaan negeri akan terus memberi tumpuan khusus kepada pembangunan dan pembudayaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ia berikutan pencapaian rendah dalam mata pelajaran berteraskan sains seperti fizik, kimia, biologi di negeri ini berbanding di Semenanjung. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama Universiti Malaysia Sabah turut diminta membentuk sebuah jabatan kuasa bersepadu dengan Jabatan Pendidikan Negeri serta agensi berkaitan lain bagi menangani isu berkenaan. Berdasarkan laporan Perangkaan Pendidikan Malaysia tahun 2020 hingga 2022, jumlah pelajar Sabah dalam aliran sains di peringkat SPM kekal sekitar 15%. Dapatan itu bertentangan dengan hasrat kerajaan negeri yang mahu kumpulan profesional dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan perubatan ditingkatkan menjelang tahun 2030. Kerajaan Persekutuan diharap dapat mempertimbangkan semula peruntukan belanjawan 2024 bagi Sabah yang berjumlah 6.6 bilion ringgit. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan berkata, meskipun terdapat sedikit peningkatan peruntukan, namun ianya masih belum mencukupi untuk melaksana pembangunan Sabah yang memerlukan sekurang-kurangnya 25% daripada keseluruhan belanjawan 2024. Peruntukan Sabah dan Sarawak, kalau kita jumlahkannya hanya di antara 11 atau 13%. Maksudnya sebagian besar daripada peruntukan pembangunan itu di Semenanjung. Sedangkan Semenanjung sudah lebih maju daripada kita. Itulah sebab saya mencadangkan supaya ini diperbaiki supaya ada keseimbangan fokus pembangunan itu. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Hari Sukan Negara 2023 peringkat daerah Keningau di Kompleks Sukan Keningau. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berharap peruntukan belanjawan 2024 yang diberikan kepada Sabah dapat digunakan sebaiknya untuk menaik taraf jalan raya yang rosak akibat bencana. Dapat diajukan kepada Kementerian Kerja Raya Negeri Sabah untuk membantu menyelesaikan sedikit masalah perhubungan jalan raya yang ada di negeri Sabah ini yang agak kritikal dan juga yang perlu dinaik taraf. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS turut mendapat perhatian dalam pembentangan belanjawan 2024 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi usahawan PMKS di negeri ini, pengumuman bantuan dana 44 bilion ringgit memberi impak positif terhadap perancangan mereka untuk mengembangkan lagi perniagaan dan menambah baik mutu produk dihasilkan. Okey, pendapat saya lah kan buat masa sekarang ni macam kami ni peniaga-peniaga IKS ni memerlukan banyak pinjaman, tapi alhamdulillah setakat ni Tekun memberikan kami pinjaman lah. Sekurang-kurangnya kami dapat orang cakap mengembangkan sedikit sebanyak punya bisnes. Bagi saya pembiayaan kerajaan ni dapat mengurangkan beban bagi kami peniaga kecil ni. Sangat bagus, memudahkan kami untuk meningkatkan lagi lah perniagaan kami, ya, majukan, karena kan ya nama juga peniaga kecil, banyak permohonan yang ditolak bah kalau loan di bank kan. Jadi kalau dengan inisiatif begini ya sangat bagus lah. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyokong penuh penganjuran pameran burung Asia ABF bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan memelihara dan memulihara spesies burung. Dianggarkan terdapat lebih 10,000 spesies burung direkodkan di seluruh dunia. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Krishna Leo berkata, burung memainkan peranan penting untuk mengekalkan ekosistem alam semula jadi selain menyumbang kepada sektor ekopelancongan.
Beliau berucap merasmikan pembukaan pameran ABF edisi ke-12 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan Pegawai Takbir Kanan Setiausaha kepada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Murad Abdul Rashid. Pameran berlangsung 2 hari bermula semalam disertai 18 negara dengan pelbagai pengisian antaranya forum dinamik, bengkel interaktif dan ceramah. 150 nelayan dari Persatuan Nelayan Kawasan Sanakan menerima bantuan penangkapan ikan Touch Point di bawah program peningkatan pendapatan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bantuan bernilai RM48,750 termasuk bakul makanan ini disampaikan pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fadzil sempena Majlis Ramah Mesra Madani LKIM Daerah Sanakan di Sanakan. Ketika ditemui RTM, Muhammad Faiz memberitahu bantuan ini bagi membantu nelayan B40 meningkatkan hasil tangkapan sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Tujuan kita berikan touch point ini adalah untuk memberikan satu dorongan kepada nelayan untuk mereka lebih aktif di laut dan juga meringankan beban operasi mereka dalam negara Kementerian Pertanian. Dan Kementerian Makanan meletakkan satu agenda menjamin bekalan ikan yang cukup dan terjamin kepada rakyat Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Faiz memaklumkan pemberian allowance sara hidup nelayan berjumlah RM300 akan diteruskan. Rakyat diminta terus menyokong Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat yang merupakan parti tempatan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Sabah. Naib Presiden Gagasan Rakyat Datuk Masih Umbana mahu sokongan dan momentum itu dikekalkan sehingga menjelang pilihan raya negeri PRN nanti. Rakyat dan pemimpin sudah bersatu untuk bersama-sama dengan gabungan rakyat Sabah ini dan khususnya Gagasan Rakyat sebagai peneraju untuk mengangkat aspirasi dan kehendak rakyat untuk diangkat lebih tinggi lagi. Jadi kekalkan momentum ini sehingga pilihan raya akan datang. Beliau ditemui media di Papar selepas merasmikan mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat bahagian Limbahau 2023 yang kini mempunyai keahlian lebih 4,000 orang. Terdahulu dalam program berasingan di Sepitang, Datuk Masyung berkata, keputusan Gagasan Rakyat untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH dalam PRN akan datang hanya ditentukan pucuk pimpinan parti. Sementara itu, dalam mesyuarat tahunan Parti Gagasan Rakyat bahagian Bugaya di Semporna, Ketua Pengaras Gagasan Rakyat Zon 6, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pemimpin berperanan penting sebagai mata dan telinga kerajaan bagi menyelesaikan masalah dihadapi rakyat. Sebagai pemimpin di peringkat akar umbi, mereka perlu menyalurkan maklumat tepat kepada rakyat bagi mengelak kekeliruan, terutama berkaitan dasar dan rancangan pembangunan kerajaan. Menjadi mata dan telinga kepada kerajaan yang ada pada hari ini untuk kita kemukakan kepada kerajaan supaya permasalahan ini dapat kita tangani dengan sebaik yang mungkin. Dan kita juga berharap agar bahagian ini agar terus melaksanakan aktiviti-aktiviti turun ke bawah dan memperjelaskan kepada rakyat di akar umbi. Datuk Eddie Abdullah memenangi kategori VIP dalam kejohanan golf amal sempena sambutan ulang tahun kelahiran ke-70 yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin yang berlangsung di Kota Kinabalu. Bagi kategori net dan kategori grass pula masing-masing dimenangi Afzlin Mikhail dan Muhammad Hanzalah. Bercakap kepada pemberita, Setiausaha Persekutuan Sabah selaku penaung Jabatan Kuasa Pelaksana Kejohanan Golf Amal, Datuk Mazan Mahyudin berkata, acara tahunan disertai 128 orang itu bukan saja sebagai pengisian sambutan hari kelahiran rasmi yang di Pertuan Negeri Sabah, tetapi juga sebagai wadah mengeratkan silaturahim antara peserta terlibat. Dengan program ini kita dapat mengeratkan lagi hubungan di antara pegawai kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak swasta. Dan matlamat kedua ialah kita untuk mengumpulkan dana bagi disumbangkan kepada Yayasan Nur Jauhar. Terdahulu beliau menyampaikan sumbangan amal RM30,000 kepada pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Datuk Alhamra Tun Juhar, disaksikan yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin.
Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan, dan untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah kembali bersama Zahira, silakan. Baik, terima kasih Konstantin langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Sabah cukup terkenal dengan kepelbagaian budaya dan etnik. Keunikan ini memberi kelebihan kepada sektor pelancongan di negeri berkenaan. Wartawan Adlia Habibullah berkesempatan berkunjung ke dua lokasi tumpuan pelancong semasa menyertai Kembara Media Sabah. Saksikan. Perkampungan Marais, Kemabung terletak kira-kira 150 km dari ibu negeri Sabah. Istimewanya, perkampungan ini didiami masyarakat Murut yang masih mengamalkan tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Antaranya pembuatan baju kulit kayu, dikenali puputul dan makanan tradisi nasi linopot. Mereka tertarik kepada adat tradisi Murut lah, terutamanya cara buat pakaian Murut dan juga makanan tradisional Murut, dan juga cara membuat manik lah. Dan selain daripada itu, antara daya tarikan di sini yaitu kawasan Jalapang Padi lah. Jangka masa ataupun masa yang untuk membuat pakaian tradisi Murut ini adalah 1 hari atau 2 hari lah. Itu yang paling cepat lah. Yang pakaian tradisi Murut ini kalau pada masa ini masa perayaan perkawinan lah, perkawinan dan juga perayaan-perayaan seperti Kalimaran dan juga pesta Manuai lah. Dan kalau yang itu yang pada masa sekarang lah, tapi kalau yang dulu punya untuk berperang lah. Ya. Saat Murut ini dulu dia dalam bahasa Inggris head hunter lah, yaitu pemangkal kepala, tapi itu pada masa lampau lah. Tapi buat masa ini dia tidak ada sudah. Selain itu, negeri di bawah Bayu ini turut sinonim dengan menghasilkan pelbagai produk kraftangan, terutamanya di Pusat Kraftangan Sabah. Lebih 2,000 produk kraftangan dipamerkan di sini, seperti ukiran kayu, anyaman, batik dan tenunan. Memang banyak yang datang ke Pusat Kraftangan Sabah ini dan juga tidak kurang para pelajar sekolah rendah, sekolah menengah. Mereka suka dengan kita punya interactive craft lah, especially batik painting. Mereka memang datang ke sini untuk buat lawatan sambil belajar lah. Kita ada bawa beberapa orang pelatih kita ke luar negara mengikuti program pameran kraftangan lah di situ. Antara negara-negara yang pernah kita pergi di US, iaitu di New York, kita pernah pergi di Itali, kita pernah pergi ke Milan, also di United Kingdom, London, pernah pergi even di China pun kita pernah pergi. Di Pusat Kraftangan ini juga saya berkesempatan untuk mencuba sendiri membuat anyaman kelarai, di mana aktiviti ini bukan saja berupaya memartabatkan seni kraf tempatan, malah ia mampu mempromosikan produk ini merentasi sempadan Borneo. Adlia Habibullah, RTM. Cadangan untuk mengecualikan cukai pendapatan sepenuhnya selama 5 tahun kepada entiti Labuan yang menjalankan perdagangan keuangan Islam menerusi Belanjawan 2024 dilihat dapat menarik lebih banyak pelaburan sekaligus melonjakkan ekonomi pulau berkenaan. Menyambut baiklah apa yang disarankan ataupun dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Kita berharap dia akan mendatangkan satu yang baik kepada Labuan lah, terhadap cukai yang dimaksudkan itulah. Untuk menyokong inilah pembangunan Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan IBFC sebagai hub kewangan Islam yang patut saya sepenuhnya. Jadi dengan pengumumannya 5 tahun pengecualian cukai sepenuhnya akan menarik lebih ramai pelapur ke pulau bebas cukai ini. Amat menyokonglah apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Setidak-tidaknya dia memberi impak yang sangat tinggilah kepada Labuan,
terutamanya untuk mengembangkan ekonomi dan menarik minat pelabur asing untuk terus melabur di Labuan terutamanya. Pengecualian cukai itu adalah bagus untuk syarikat perbankan di Labuan dan secara ekonomi keseluruhannya. Oh, itu memang baguslah untuk Labuan lah. Oh, harap-harap ini akan menaikkan Labuan punya ekonomi. Melabur akan banyak masuklah ya. Sementara itu, Senator Tan Sri Anifah Aman turut menghargai Kerajaan Perpaduan atas sokongan dalam usaha pembangunan Pusat Perniagaan dan Kewangan Antarabangsa Labuan sebagai hub kewangan Islam yang patuh syariah sepenuhnya. Jelas beliau, pengecualian cukai tersebut akan meningkatkan lagi potensi Labuan untuk menarik pelabur teknologi kewangan yang pakar dalam kewangan Islam. Seterusnya, mengembangkan lagi ekonomi, mencipta pekerjaan bernilai tinggi serta meningkat taraf ekonomi penduduk. Penganjuran acara makanan dan kebudayaan perlu kerjasama erat juga reaksi belanjawan 2024. Itu antara fokus dari Bumi Kenyalang bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Sebelum itu kita mulakan dengan perkembangan mengenai kejadian warga emas di Sambar Buaya di Sungai Sekerang, Seri Aman pagi semalam. Mayat tuai rumah cawangan anak baringai yang dilaporkan di Baham Buaya di Sungai Sekerang, Seri Aman telah ditemui pagi tadi oleh penduduk kampung. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak melaporkan mayat mangsa dijumpai pada jarak 10 meter dari lokasi terakhir mangsa di Sambar Buaya. Mayat didapati mempunyai kesan gigitan pada bahagian leher dan kepala sebelah kanan. Mayat telah disahkan adalah mangsa yang dicari setelah di Sambar Buaya dalam kejadian pagi semalam ketika mangsa berusia 67 tahun sedang mengisi tong semburan untuk meracun rumput di kawasan ladang sawit dan sawah padi di sungai berkenaan. Kejadian tersebut disaksikan oleh isteri mangsa. Sementara itu, mayat mangsa tuai rumah baloi itu telah diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke Hospital Seri Aman untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang digerakkan sejak semalam dianggotai 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Betong dan dibantu anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam dan penduduk kampung. Persatuan agensi serta NGO yang ingin menganjur festival makanan dan kebudayaan di setiap bahagian di Sarawak hendaklah bekerjasama dengan Jabatan Residen dan Majlis Daerah agar karnival makanan dan kebudayaan itu dapat disusun rapi serta dimasukkan pelbagai acara sebagai daya tarikan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata adanya kerjasama dengan agensi kerajaan maka pesta makanan dan kebudayaan akan meriah. I'm very happy to see a food and culture festival also being held in Bintulu, and we would want to see this food and culture festival growing up. As I mentioned just now, this kind of event never fail. But the organizing of the event must be good. It must be proper. The resident office, the Majlis Daerah, if there is any, must be in those committee. And the kind of food that are to be sold, it must vary. It must vary from all the traditional food of the people down there. And that's what makes the whole thing hype up. Beliau berkata demikian pada Majlis Flag Off Maju Sarawak Run di Bintulu malam tadi. Maju Sarawak Run anjuran Persekutuan Persatuan Cina berdaftar bahagian Bintulu dan seramai 1,000 peserta menyertainya. Selain bertujuan mempromosikan jogging dan menyokong aktiviti larian malam, dianggap cara terbaik untuk profesional yang sibuk bekerja untuk bersenam dan ia semakin popular kebelakangan ini. Turut hadir Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Tiong King Sing, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang dan Residen bahagian Bintulu, Nirak Keti. Usaha melahirkan generasi celik Al-Quran antara tumpuan dalam Belanjawan 2024. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, dengan pewujudan tadika tahfiz akan berupaya melahirkan golongan hafiz dan hafizah dari peringkat awal kanak-kanak.
kita buat berpasar-pasar, memandangkan kita perlu juga membuat upskilling, reskilling guru-guru kemas, maksudnya pemaju-pemaju masyarakat kemas. Setakat ini, Sarawak hanya mempunyai 2 tadika tahfiz iaitu di Kota Samarahan dan Petrajaya dan akan dikembangkan secara berfasa mulai tahun depan. Bagi program itu, RM20 juta diperuntukkan dalam Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri Jumaat lepas. Datuk Rubiah bercakap kepada pemberita selepas program literasi outdoor Perdana Sambutan Maulid Rasul di Kampung Sambir Asajaya pagi tadi. Beliau sebelum itu menyertai 12 kontijen dalam perarakan sejauh 1 kilometer di Kampung Terbabit. Dalam perkembangan lain, Datuk Rubiah Wang berkata kaedah bagi mewujudkan laluan baharu di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Bermotor Puspakom Semarahan akan dicari dan dikenal pasti. Ia bagi mengelak pelanggan dan pengguna jalan ke pusat berkenaan bergerak jauh dari bulatan yang dilihat boleh menjadi jalan alternatif. Perkara ini telah kita bincangkan bersama dengan pengurusan pentadbiran bahagian, maksudnya residen DO dan juga JKR. Namun begitu resolusi dia orang tengah mengenal pasti bagaimana menambah baik sistem orang kata laluan ke Puspakom. Dedahnya lagi, beliau sebelum ini turut menerima rungutan dari pelanggan ke pusat berkenaan tentang keperluan membina laluan baharu tanpa perlu membuat pusingan U di bawah jambatan Samarahan. Datuk Rubiah berkata demikian kepada pemberita semasa di Kampung Sambir pagi tadi. Peruntukan untuk projek baik pulih sekolah daif di Sarawak yang diluluskan dalam Belanjawan 2024 diharap dapat disalurkan sesegera mungkin. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Anwar Rapai, dana projek yang nilainya kurang RM50 juta sememangnya perlu dikendalikan sendiri oleh Kerajaan Sarawak seperti mana yang ditetapkan oleh Perdana Menteri awal tahun lalu. Jelasnya, dana ini disalurkan kepada Kerajaan Sarawak bagi mengurangkan birokrasi di dalam pelaksanaan projek baik pulih itu kelak, selain memberi peluang kepada kontraktor di Sarawak sendiri untuk menjalankan projek tersebut. Kita ada dimaklumkan ada 100 lebih sekolah yang akan dinaik taraf ataupun dibaik pulih, tapi kita minta senarai disalurkan kepada Kementerian Kementerian Sarawak supaya kita dapat sama-sama memantau agar projek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Datuk Dr. Anwar Rapai yang juga ada nangka ditemui media di Bintulu semalam. Dalam pembentangan Belanjawan 2024, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dana berjumlah RM930 juta bagi kerja-kerja naik taraf bangunan dan prasarana daif di 450 buah sekolah, merangkumi 185 projek di Sarawak dan 155 di Sabah. Dr. Anwar menambah, beliau menyifatkan belanjawan yang dibentangkan itu sebagai belanjawan yang komprehensif. Peruntukan RM930 juta untuk kerja-kerja naik taraf bangunan dan prasarana daif di 450 buah sekolah merangkumi 185 projek di Sarawak memerlukan pemantauan yang lebih jitu bagi mengelakkan projek dijalankan terkendala atau berlaku ketirisan. Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu, UPM-KB, Profesor Madya Dr. Maulana Magiman terutamanya melibatkan sekolah di kawasan pedalaman yang memerlukan mod pengangkutan yang berbeza dan sukar. Sekolah-sekolah ini yang dibina hasrat kerajaan untuk membantu pada rakyat haruslah diberi dengan sepenuh ketulusan supaya apa yang diinginkan untuk diberikan kepada masyarakat tercapai dan akhirnya membantu pada masyarakat di Sarawak yang kesemuanya dapat memperlihatkan kepada pendidikan dan sebagainya. Sementara itu, bagi pemimpin komuniti di kawasan pedalaman Belaga dan Murum turut menghargai Belanjawan 2024 dan mengharapkan sekolah-sekolah di kawasan tersebut menerima limpahan. Impias daripada bajet yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi kita di Murum sangat menghalu-halukan bajet ini akan melimpah ke tempat kita. Kita tahu bahawa bahagian Belaga ini merupakan bahagian yang jauh dan saya harap kerajaan juga mengambil kira transport kos sebab itu yang paling besar kalau banding dengan kos barang-barang.
transport cost is the most critical. Kalau tidak diambil kira, saya rasa ianya akan sia-sia saja. Sementara itu, kelulusan pembinaan sekolah baharu di Bintulu iaitu SMK BAI merupakan sesuatu yang diperlukan ekoran pertambahan murid di bahagian Bintulu. Bagi Presiden Persatuan Anak VAI Bintulu, SMK BAI bukan sahaja satu pengiktirafan kepada masyarakat VAI, malah Bintulu secara keseluruhannya, namun ia merupakan satu keperluan mendesak. Kami rakyat Bintulu mahu pelaksanaan sekolah ini disegerakan. Dan sudah semestinya ianya tidak cukup. Jadi kita minta di rancangan Malaysia yang depan nanti dan pada bajet lagi tahun ke depan, kita minta lagi dibina beberapa lagi buah sekolah di Bintulu ini. Dan juga sekolah agama yang telah lama dirancang dan diluluskan peruntukannya, kita minta juga ianya dipercepatkan. Kos pembinaan 26 buah sekolah baharu di seluruh Malaysia bakal melibatkan peruntukan berjumlah 2.5 bilion ringgit. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vi. Langsung dari Kuching, Sarawak. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Baik saudara, untuk laporan dari Melaka petang ini langsung bersama Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan Ashikin. Zahira, terima kasih. Penganjuran persidangan antarabangsa dan Expo Smart Melaka SMIX 2023 dilihat berjaya mencapai objektifnya. Menurut Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka, Datuk Fairul Nizam Ruslan, kehadiran pengunjung juga melebihi sasaran ditetapkan. Target kita nak bagi tahu bahawa pada rakyat di luar sana, kita Melaka ni nak ke arah Smart City. Dan yang kedua juga kita nak bawa orang-orang luar Melaka datang tengok booth exhibition dipamerkan oleh syarikat-syarikat ini apa teknologi-teknologi smart yang telah ada mereka tawarkan. Jadi mungkin ada bisnes, sebab tu ada program business pitching. Kan dia tengok dia promosikan apa-apa. Kita ada smart traffic light, kita ada solar macam-macam. Melihat sambutan memberangsangkan, penganjuran SMIX tahun depan dijangka dibuat pada skala lebih besar bersempena Tahun Melawat Melaka 2024. Sesi postmortem akan dilaksana bersama semua pihak yang terlibat sepanjang SMIX 2023 sebagai penambahbaikan untuk penganjuran edisi akan datang. Pelajar tahun akhir atau lepasan IPTA seluruh negara disaran menyertai program High Value Gig Latihan Digital Freelance. Program disediakan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC secara percuma itu memberi peluang kepada peserta meneroka pelbagai peluang menjana pendapatan menerusi teknologi digital. Ketua Hal Ehwal Korporat MDEC Osman Ali Hamzah memaklumkan program diperkenal di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi bermula September lalu menyasarkan 5,000 peserta setahun. Kita percaya memang potensial unlimited. Mereka boleh menjadi freelancer. Kita ajar dia orang macam mana nak buat marketing, macam mana nak sell dan sell, macam mana nak buat project management untuk dia orang betul-betul boleh put out dia orang punya services ataupun produk dia orang untuk the market dalam digital industry ni. Sejak sebulan dilaksana, seramai 600 peserta telah mendaftar. Mereka diberi latihan secara dalam talian dan fizikal bagi menjana pendapatan melalui pekerjaan berbentuk bebas atau freelancer. Fama Melaka mencatatkan nilai jualan 13 juta ringgit menerusi 27 outlet Agro Bazar Rakyat dan Agro Bazar Kedai Rakyat seluruh negeri setakat 30 September lalu. Pengarahnya Hairuddin Yunus menyatakan prestasi itu melebihi sasaran 10 juta ringgit yang ditetapkan dan beliau optimis mampu mencapai sehingga 15 juta ringgit hujung tahun ini. Jadi
Saya berharapkan rakyat terus berikan sambutan kepada outlet-outlet peruncitan Fama. 1 Januari sehingga Disember last year, kita sasaran kita tercapai lebih kurang, sebab kita target 8 tapi kita dapat 10. So this year kita increase kita punya target sehingga September kita dah dapat 13. So saya mensasarkan sampai hujung tahun keseluruhan 27 ni boleh capai 15 juta. Dalam pada itu, pihaknya menyasarkan ke semua outlet Agrobazar menggunakan platform e-pembayaran tahun depan dalam menggalakkan usahawan beralih kepada kemudahan pembayaran tanpa tunai. Pengunjung turut ditawarkan kombo percuma bernilai RM15 bagi barangan tepung, gula dan minyak untuk pembelian e-tunai. Seorang kanak-kanak perempuan menghidap masalah gumpalan dalam saluran otak atau arteriovenous malformation AVM memerlukan RM35,000 untuk kos pembedahan yang dijadualkan November ini. Pembedahan kedua itu bagi mengelak pendarahan semula di bahagian otak. Naira Mahdia Nur Afrad Sim, 10 tahun, disahkan menghidap penyakit berkenaan sejak Ogos lalu. Kanak-kanak itu telah menjalani pembedahan pertama sehingga terpaksa membuang tempurung kepalanya. Ibunya Mastura Dahan buntu kerana tarikh pembedahan dijadualkan sudah semakin dekat. Namun, dia dan suami hanya mampu mengumpul RM8,000 setakat ini. Dengan pendapatan suami yang bekerja sebagai juruteknik di sebuah kilang kurang RM2,000, sukar untuk mereka mengumpul wang bagi menampung kos pembedahan itu, apatah lagi kos perbelanjaan harian Naira. Itu baru tahap pertama. Kos ni dia akan ada kos untuk tahap yang seterusnya pun perlukan duit juga. Kami tak tahulah ada peruntukan atau tidak. Saya mohonlah pada orang ramai yang sudi bantu kami lah, sebab kami memang tak ada kos tersebut buat masa ni, memang tak mencukupi lah. Sebab kesian anak kan, dia sebab dulu dia okey, dia cergas, tiba-tiba dia jadi macam ni, macam rasa terkejut jugalah kan. Nak dia sekolah balik, kalau boleh sihat balik lah. Sumbangan-sumbangan yang tu sekurang-kurangnya dapat bantu kami lah menampung kos yang ada. Pasangan itu berharap proses permohonan bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga dapat dipercepatkan kelulusannya. Orang ramai yang ingin membantu boleh berbuat demikian menerusi akaun tertera. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Melaka. Kembali semula bersama Zahira untuk laporan lain Berita Wilayah. Baik, terima kasih Syikin. 1.5 juta ringgit diperuntuk bagi projek pembinaan pasar sementara di Pasar Pinji Ipoh. Daripada jumlah itu, RM540,000 disalurkan Majlis Bandaraya Ipoh. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Korming berkata 178 peniaga akan dipindahkan ke tapak pasar sementara itu yang dijangka siap menjelang Februari tahun depan. Pasar baru yang akan dibina akan siap menjelang Mac 2026 dalam 2 tahun ini, dan projek ini akan dijalankan secara tender terbuka. So kita pastikan pasar baru semua mempunyai ciri-ciri mampan, hijau serta pintar. Seperti yang saya katakan tadi, smart and sustainable. Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis perasmian pecah tanah projek pembinaan pasar sementara Pasir Pinji di Ipoh. Koming turut mengumumkan peruntukan RM110 juta bagi tahun 2024 untuk projek menaik taraf dan memperbaiki infrastruktur bangunan di 200 pasar di seluruh negara. Lebih 200,000 penduduk bakal terima manfaat pembukaan di kawasan perindustrian berteknologi tinggi baharu di Kerian yang dipertua Majlis Daerah Kerian. Helmi Yusof berkata pemilihan Kerian bertepatan dengan kedudukannya yang paling utara di Perak.
kluster elektrik dan elektronik. Ini pun sealiran lah dengan perancangan kita. Memang kerian pun kita antara yang kita cadangkan untuk memperkasakan ataupun kita mewujudkan sektor industri elektrik dan elektronik sebagai orang kata limpahan kepada industri yang berada di Pulau Pinang dan juga di Kulim. Pembukaan kawasan perindustrian itu juga membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Selama ini majoriti pekerja-pekerja industri ataupun pekerja kilang orang kata mereka bekerja di Pulau Pinang. Ada pengangkutan bas, van yang berduyun-duyun mengangkut pekerja-pekerja daripada Lembah Beriah, Alopongsu, Bukit Merah, Parit Bunta, Gunung Semanggul datang dengan van-van ini mengangkut pekerja-pekerja ini daripada subuh dini hari sampailah kepada malam, bawa ke Pulau Pinang, sebelah pulau sana, sebelah di seberang perai ini untuk bekerja di sana dan balik. Sudah tentu bila industri itu datang ke sini, mereka tidak perlu lagi untuk berulang-alik ke Pulau Pinang kerana di tempat mereka sendiri ada kawasan industri. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah menzahirkan rasa syukur Uni Syams berjaya menerima penarafan bersepadu IPT Malaysia pada tahun 2022 sebagai sebuah IPT yang berdaya saing. Pencapaian tersebut meletakkan Uni Syams sebagai sebaris dengan IPT awam dan swasta terkemuka lain di negara ini. Dan kita amatlah berharap Indonesia akan terus memacu ke arah mencapai kecermelangan dan lebih membanggakan di masa hadapan. Baginda turut menzahirkan rasa sukacita dan gembira kerana Uni Syams berjaya melahirkan graduan yang berdaya saing. Meskipun mencapai kejayaan terbesar manapun adalah penting untuk para graduan menjaga integriti diri. Umpama rasmi padi, makin berisi, makin penuh. Kita berharap bahawa seluruh komuniti Indonesia akan terus mengupayakan keunggulan dalam segala hal untuk membawa universiti kita cinta ini mencapai prestasi yang lebih menilai. Baginda bertitah demikian pada istiadat Convocation Uni Syams kali ke-25. Turut berangkat Sultanah Kedah, Sultanah Maliha Tengku Arif. Peruntukan 11.55 bilion ringgit untuk pembangunan luar bandar dalam Belanjawan 2024 bakal memberi manfaat besar kepada rakyat. Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pelbagai perancangan akan dirangka dan dilaksanakan bagi memenuhi keperluan penduduk luar bandar. Tambahnya, pelbagai inisiatif akan diteruskan KKDW dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat kampung dan desa. Dan pembangunan infrastruktur luar bandar, jalan, bekalan air, bekalan elektrik masih lagi merupakan keutamaan. Di samping perkhidmatan jalur lebar dan juga perbaikan dan juga pembinaan jambatan-jambatan baru. Kita juga menerima peruntukan yang agak besar, signifikan dalam pembinaan rumah-rumah PPRT, pembinaan rumah baru dan baik pulih. Saya sangat bersyukurlah kerana pada bajet kali ini 2024 Kementerian KKDW mengimpak bajet besar bagi memajukan infra kampung yang mana di pihak kampung ni memerlukan kata orang suntikan duit
untuk apa-apa jalan kampung, jalan ladang. Jalan kampung ni bagi memudahkan penduduk kampung untuk mengeluarkan hasil. Banyakkan ladang-ladang, banyakkan jalan-jalan kampung ni, banyak jalan tanah. Bila kita ada bajet yang besar ni akan menaik tarafkan jalan-jalan ladang, jadinya cara tak langsung akan menjana pendapatan penduduk kampung. Yang mana ia boleh dianggap sebagai menarik perhatian kepada anak-anak muda untuk berada di kampung dan seterusnya barangkali boleh menjana pendapatan di sesuatu tempat kampung. Alhamdulillah itu satu suntikan yang baiklah untuk kampung, untuk yang kampung-kampung yang sudah itu tradisional, yang kampung lama itu elok dibangunkan sebab banyak tanah yang ditinggal oleh itu generasi yang dulu mana bersemak sama mereka tak usahakan. Itu saya juga dia punya mana semua boleh menjana. Kemudahan pinjaman kecil bernilai 2.4 bilion ringgit kepada usahawan mikro dan peniaga kecil menerusi Belanjawan 2024 mampu mengekalkan operasi perniagaan meskipun berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi. Salah satu benda yang kita lihat dari perbelanjaan yang dari belanjawan yang telah diumumkan tu, dia dapat membantu usahawan dari segi macam mana kita nak survival dekat dalam ekonomi sekarang. Kita faham usahawan-usahawan dia banyak memerlukan dana-dana ataupun suntikan-suntikan modal, especially daripada agensi-agensi kerajaan lah, yang mana agensi kerajaan ni akan membantu mereka, terutamanya bila kita nak buat produk, kita memerlukan peralatan-peralatan seperti mesin-mesin ataupun mungkin premis-premis untuk nak buat renovation dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, sedikit sebanyak dana ni mungkin dapat membantu usahawan ni untuk memanjangkan dia punya tempoh untuk dari segi nak rolling capital. Okey, kalau katakanlah kita ambil peluang apa yang telah kerajaan umumkan baru ni untuk dana ataupun untuk bantuan daripada agensi, of course dia dapat membantulah, tapi dengan syarat usahawan tu dia kena cepat untuk ambil peluang, sebab bila dia turunkan belanjawan ni nanti dia mesti ada allocation budget untuk certain usahawan. Jadi daripada situ mereka kena cepat dan segera ambil peluang supaya ianya tidak terlepas lah. Jadi dengan cara macam tu mungkin kesinambungan bisnes tu akan makin stabil. Belanjawan 2024 belanjawan tertinggi pernah dibentangkan yang bersifat lebih ihsan merangkumi semua aspek memperkasa ekonomi madani dan rakyat. Agihan peruntukan yang adil membantu golongan rentan yang terbeban dengan kos sara hidup. Kita ikuti kupasan Nur Ashikin Harun. Pensyarakanan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Kampus Remban, Dr. Faridah Pardi menjelaskan pelaksanaan subsidi bersasar antara yang dilihat cukup berkesan bagi membantu golongan sasar. Subsidi bersasar itu hanya difokuskan kepada barangan tertentu sahaja, utamanya kepada sektor kepada makanan seperti ayam dan telur, elektrik, yang rebate dipertingkatkan kepada golongan isi rumah miskin tegar. Jadi saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat baik dan madani lah ya untuk menangani kos sara hidup ya yang semakin meningkat. Dan seterusnya subsidi diesel yang lebih difokuskanlah untuk mengawal keseragaman lah dalam harga diesel supaya ia tidak disalahgunakan. Rata-rata ditemui juga bersyukur dengan pelbagai insentif dan inisiatif diperkenal menerusi pembentangan belanjawan oleh Perdana Menteri Jumaat lalu. Eloklah bantuan dalam Anwar Ibrahim bagi pun untuk peniaga dengan rakyat memang sesuai lah. Tapi memang tujuan dia tu dia nak naikkan kita punya ekonomi lah. Ekonomi Malaysia yang dalam keadaan teruk. Dan rumah tu bagus. Tapi biarlah lebih kepada barang asas. Tu yang mustahak. Yang sayur ni memang dah murah dah. Yang asas tu tak susah dapat. Beras, minyak, gula.
Sebelum ni memang betul-betul dapat membantu saya lah, orang kata dengan perbelanjaan sekolah anak ramai, anak 4 orang semua sekolah. Jadi dapat ringankan beban sikitlah. Orang kata dapat bama sekolah nak kena bayar itu ini kan, belanja sekolah lagi tiap-tiap pagi nak kena bagi sekolah. Tumpuan khusus bagi Negeri Sembilan pula peruntukan untuk projek berkaitan keperluan utama rakyat. Antaranya, pembinaan klinik kesihatan rantau, pembinaan jalan desa Kuala Lukut Juah, rancangan tebatan banjir Sungai Jelai Kuala Pilah serta pembinaan SMK Agama Jempol. Bagi Negeri Sembilan, kita mengucapkan ribuan terima kasih. Kita dapat klinik kesihatan rantau, kita dapat jalan ataupun jambatan baru di Kuala Lukut Chua, kita dapat tadika di Jempol, Jelai, kita di Tampin, kita dapat sebuah kita dapat naik taraf ataupun sungai, rancangan tebatan banjir di Sungai Jelai di Kuala Pilah dan naik taraf sekolah menengah agama di Jempol. Jadi ini antara satu apa yang kita terima secara direct, yang secara terus, dan kita ucapkan ribuan terima kasih atas pemberian tersebut. Belanjawan 2024 menepati tema reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Ia merupakan satu belanjawan yang terangkum yang memberi kabar baik kepada segenap lapisan masyarakat. Nur Rashikin Harun, RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nurul Zahira Razi, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.